Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk mulakan sesi PDPR kita pada kali ini. Okey, seminggu ni kita masih lagi dalam unit 5 iaitu kita masih lagi belajar tentang elektrik. Tapi kalau macam minggu lepas kita belajar tentang sumber tenaga elektrik, dari mana datangnya tenaga elektrik tu. Minggu ni kita akan belajar tentang litar bersiri dan litar selari. Okey, ni standard kandungan 5.2 litar bersiri dan litar selari. Standard pembelajaran 5.2.1 mengenal pasti susunan mentol secara bersiri dan selari dalam litar elektrik lengkap. Okey, 5.2.2 melakar rajah litar bersiri dan litar selari menggunakan simbol. Okey, awak nak kena lakar tapi bukan lakar macam biasa, dia ada simbol-simbol dia. Tak apa, lepas ni kita belajar simbol tu macam mana. Okey. Kriteria kejayaan. Di akhir pembelajaran, saya boleh. Awak boleh. Okey. Yang pertama, mengenal pasti dan menyatakan sekurangnya 4 dari 6 litar bersiri dan litar selari berdasarkan rajah yang diberi. Okey. Awak dapat kenal pasti sekurang-kurangnya 4 dari 6. Awak dapat menguasai tahap penguasaan 2, TP2. Okey. Kedua, membina litar bersiri dan litar selari dan melakar rajah menggunakan simbol. Okey, awak tak perlu bina litar, awak kena lakar saja. Okey, bila awak dapat lakar litar bersiri dan litar selari menggunakan simbol yang betul, awak dapat menguasai tahap penguasaan 3. Okey. Aktiviti. Aktiviti pertama dan kedua kita jalankan serentak. Okey. Murid membaca nota tentang litar bersiri dan litar selari di halaman 2 dan 3 serta dalam buku teks halaman 118 hingga 122. Okey, sekarang kita tengok dulu nota dalam modul. Okey, dalam modul. Nota yang ini 5.2 litar bersiri dan litar selari. Okey. Komponen elektrik iaitu mentol, suis, sel kering dan wayar penyambung boleh disambung membentuk litar elektrik. Ingat, dalam sains kita tak sebut bateri, kita sebut sel kering. Okey. Dan kalau awak ingat, yang ni kita dah belajar masa tahun 2 dulu. Okey. Kita dah cuba bina litar masa tahun 2 dulu. Okey. Sekarang kita nak belajar tentang litar bersiri dan litar selari. Okey, susunan dia macam mana? Ni, yang ni. Okey, terdapat 2 susunan litar elektrik iaitu secara bersiri, yang ni. Bersiri atau selari. Selari macam ni. Okey, sekarang kita fokus kepada litar bersiri dulu. Dalam litar bersiri, mentol bersambung dalam satu laluan. Kalau awak tengok dekat sini, mentol tu satu laluan je. Okey? Ni. Okey. Semakin banyak mentol bersambung, semakin berkurang kecerahan mentol. Maksudnya, lagi banyak awak sambung, mentol tu makin malap. Okey. Jika salah satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak menyala. Contoh, mentol yang ni terbakar. Yang ini pun tak akan menyala. Okey. Okey. Tengok pula litar selari. Okey. Dikata mentol-mentol bersambung dalam 2 atau lebih laluan untuk elektrik mengalir. Okey, contoh dekat sini 2. Contoh laluan dia, ini laluan yang pertama. Okey. Dan satu lagi, dia boleh juga mengalir dari sini ke sini. Okey. Sebab tu kita kata ada 2 atau lebih laluan. Okey. Okey, kesemua mentol mempunyai kecerahan yang sama kerana jumlah tenaga elektrik yang mengalir di setiap laluan tu sama. Okey, laluan 1 dengan laluan 2 ni sama je jumlah arus elektrik yang mengalir. Okey, berbanding dengan yang ini. Okey, contoh senang kita nak faham, laluan ni adalah longkang. Kalau satu longkang tersumbat, yang ni tak boleh nak lalu. Okey, air dekat sini tak boleh nak lalu dah. Okey, sebab itulah mentol kat sini tak boleh nak menyala. Okey, berbanding dengan yang litar selari, dia ada banyak laluan longkang. Jadi, kalaulah kata satu mentol ni tak menyala, masih lagi arus elektrik boleh mengalir ikut sini.
Jadi yang mentol ni masih lagi boleh menyala. Okey. Okey. Jika satu mentol terbakar, mentol lain akan terus menyala. Samalah macam saya terangkan tadi. Okey. So sekarang kita dah tahu ada dua jenis litar, iaitu litar bersiri dan juga litar selari. Okey, sekarang kita nak lukis. Nak lukis ni. Lukis gambar rajah litar elektrik yang diwakili oleh simbol. Tadi kan saya dah kata kita nak belajar nak lukis guna simbol kan? Okey, ini adalah simbol sel kering. Okey, sentiasa ingat yang positif ni, Okey, yang positif mesti yang panjang. Garis panjang ni adalah untuk positif. Okey, dan garis yang negatif ni dia yang pendek. Okey, lepas tu buatkan garisan dia. Ingat, nak buat garisan wajib guna pembaris. Okey, ini undang-undang dia. Satu kewajipan untuk guna pembaris. Okey, untuk mentol pula, okey, mentol senang sahaja buat bulat. Lepas tu guna pembaris juga, buat pangkah, buat garisan. Okay, tepi dia. Okey, okey. Untuk Swiss. Yang Swiss ni kena tengok betul-betul. Okey. So, yang atas ni Swiss terbuka kan? Terbuka maksudnya dia tak berada dekat bawah ni lah. Dia terbuka. Dia naik ke atas ni maksudnya dia terbuka. Jadi yang atas Swiss terbuka ni. Swiss terbuka macam ni. Dia pun naik ke atas juga. Tapi kalau macam ni Swiss tertutup, ni. Senang saja garis buat titik. Okey, ini Swiss tertutup. Kalau Swiss yang terbuka, garis naik ke atas, titik sini. Okey, ini yang atas ni adalah Swiss tertutup, ni Swiss terbuka. Okey, ni. Okey, wayar penyambung paling senang. Buat satu garisan sahaja. Nak buat garisan ni mesti guna pembaris. Okey? Okey. So, kita dah tengok dekat sini. Sekarang kita tengok yang dekat bawah ni. Ni, nombor 4. Okey, kita tengok yang kita tengok yang nombor 4 sahaja. Nombor 5 ni kita tak belajar lagi. Lakaran litar menggunakan simbol. Okey, ingat balik tadi saya kata yang sebelah positif ni yang panjang kan? Yang sebelah negatif ni yang pendek. Ingat, okey? Yang ni saya dah tersalah sediakan kepada awak. So yang ni salah. Okey. Yang ni dah salah. Okey, kita tak guna. Okey, so sekarang saya lukiskan, kita sama-sama lukis yang baru. Okey. Okey, jom kita lukis sama-sama. Saya guna pen warna ni. Okey. Ingat yang panjang positif, yang pendek negatif. Okey, so kita ada dua sel kering dekat sini. Mula-mula kita lukis yang panjang. Pendek. Okey, positif negatif. Lepas tu positif balik, lepas tu negatif. Okey. Lepas tu kat sini kita boleh nampak ada Swiss kan? Okey, Swiss tak apa, lukis dulu. Ada dua mentol. Buat dulu bulat dua mentol. 1, 2. Buat tanda pangkah. Okey. Lepas tu menggunakan pembaris, gariskan macam ni. Okey. Gariskan macam tu. Swiss dalam keadaan tertutup, lukiskan terus macam ni. Titik dia. Okey. Ini adalah untuk litar bersiri. Litar selari. Tengok. Ada dua sel kering dekat situ. Dua sel kering sama juga. Sini positif, sini negatif, sini positif, sini negatif. Okey. Positif mesti panjang, negatif pendek. Positif panjang, negatif pendek. Okey. Ada dua mentol atas dan bawah. Okey. Buat mentol atas bawah. Okey. Lepas tu buatkan garisan petak. Okey. Swiss dua-dua dalam keadaan tertutup, jadi kita lukis macam ni. Okey. Ingat wajib guna pembaris. Okey. So,
Sel kering berfungsi sebagai sumber tenaga elektrik. Macam kita belajar sebelum ni lah. Okay. Suis berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan litar. Kalau suis, macam kita tengok dekat atas ni, suis terbuka, mentol tidak menyala. Kalau suis tertutup, baru mentol menyala. Okay. Okay. Seterusnya, kita dah tengok yang nota ni. Kita nak tengok nota dalam buku teks. Dalam buku teks, tengok sini. Okay, ni saya kecilkan. Sebab kita nak buat perbandingan litar bersiri dengan litar selari. Sama macam saya terangkan kepada awak tadi. Dalam litar bersiri, setiap mentol disusun dalam satu rantai. Ni, satu rantai macam saya cakap tadi lah. Dalam litar selari, mentol disusun bentuk cabang yang selari antara satu sama lain. Macam ni lah. Okay. Litar bersiri mempunyai satu laluan arus elektrik mengalir. Dia mengalir satu sahaja. Tengok ada anak panah itu kan. Okay. Litar selari mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus mengalir. Ini laluan pertama. Lepas tu laluan kedua. Okay. Okay. Seterusnya, lakaran menggunakan simbol. Inilah saya cakap tadi. Okay. Kalau perasan, dekat sini positif kan? Sebab tu dia yang panjang. Positif. Negatif. Ini pendek negatif. Okay. Tapi tak perlulah awak tuliskan positif negatif tu. Cukup awak letakkan simbol ni. Kita dah boleh faham mana satu kutub positif, mana satu kutub negatif. Okay. Suis. Suis terbuka, dia terangkat. Suis tertutup, dia gariskan satu macam tu sahaja. Mentol, buat bulat, tanda pangkah, garis kiri kanan dia. Okay. Lakaran menggunakan simbol lebih mudah difahami dan dapat menunjukkan sambungan komponen elektrik dengan lebih jelas berbanding dengan gambar komponen elektrik yang sebenar. Okay. Okay, simple macam itulah. Okay. Okay, ni cara dia. Mari kita melakar gambar rajah. Macam saya cakap tadi. Yang pertama, lakarkan simbol sel kering. Nampak yang ni kutub positif sebab tu yang ni panjang. Kutub negatif sebab tu yang ni pendek. Okay. Dalam litar ni, kita menggunakan satu sahaja sel kering sebab tu dia ada satu sahaja. Okay. Kedua, lakarkan simbol mentol. Buat simbol mentol ni. Mentol. Okay. Yang ketiga, lakarkan sambungan sel kering dengan mentol secara lurus. Sebab tu tadi saya ingatkan awak mesti guna pembaris. Akhir sekali, letakkan simbol suis. Ni. Macam saya terangkan tadi. Okay. Yang ni untuk litar bersiri. Okay. Sekarang litar selari. Macam mana? Sama je macam litar bersiri tadi. Cumanya tambahlah lagi satu laluan kat bawah dia. Okay. Boleh? Okay. Seterusnya. Ni. Yang ni melakar rajah litar elektrik menggunakan simbol. Ni memula. Kita ulang semula. Perhatikan susunan litar bersiri. Kemudian lakar simbol. Lakar simbol kita mulakan dengan sel kering. Kemudian mentol. Kemudian baru kita buat sambungan dan akhir sekali letakkan dia punya suis. Okay. Yang ni tambahan untuk litar selari. Okay. Okay. Seterusnya. Inilah latihan yang awak kena buat. Ingat balik tadi dekat kriteria kejayaan dia kata awak mesti dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 dari 6 litar ni kan. Okay, awak tengok jenis litar ni, mana satu litar bersiri, mana satu litar selari. Contoh yang pertama ni, dia adalah litar selari. Jadi, awak tuliskan dekat sini, litar selari. Okay, sama je dengan yang lain pun, awak kena tengok litar dan namakan dia. Awak mesti betul sekurang-kurangnya 4. Kalau betul 5, betul 6 lagi bagus. Awak betul 4, awak layak untuk mendapat TP2. Okay. Okay. Seterusnya, latihan yang terakhir ialah latihan B. Suaikan komponen elektrik dengan simbolnya. Bila kata suaikan, okay, bila arahan sebut suaikan, ingat mesti guna pembaris. Okay. Dari titik ke titik. Okay. Dan latihan C. Lakarkan simbol elektrik mewakili komponen pada litar berikut. Okay. Ini kutub positif. Jadi, yang dekat sini mesti panjang. Okay, ni kutub positif, sini kutub negatif. Kutub positif ni yang ada ni. Ada macam button tu dekat situ. Itu adalah kutub positif. Okay. Kutub positif mesti panjang, pendek. Ini satu sel kering. Sekarang ada lagi satu sel kering.
buat lagi satu panjang, pendek. Okey. Lepas tu kita lukis mental. Mental. Okey. Lepas tu buat sambungan litar. Ingat mesti guna pembaris, tak boleh freehand macam saya buat ni, okey? Mesti kena lukis elok, tak boleh nak sengit-bengit. Okey, buat Swiss. Okey, satu lagi saya nak ingatkan awak, bila guna pembaris, bila lukis tak boleh ada yang terlebih macam ni. Selalu awak terlebih-terlebih macam ni kan? Okey. Yang mana yang ada terlebih macam tadi tu, itu salah. Okey? Faham? Okey. Sama juga, buat juga untuk yang ni, perhatikan dulu kutub positif, kutub negatif berada di mana. Ingat, yang positif mesti panjang, yang negatif mesti pendek. Positif panjang, negatif pendek. Lepas tu buat lukis mental. Lepas tu lukis sambungan, akhir sekali letakkan Swiss. Okey, perhatikan kedudukan Swiss sama ada terbuka atau tertutup. Okey? Okey, sekian sahaja. Kalau ada apa-apa yang tak faham, apa-apa yang ragu-ragu, jangan segan sila untuk bertanya, tanya sahaja. Okey? Sekian sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.